Satu peristiwa yang bersejarah telah diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur pada 16 hari bulan Ogos 1972 sempena pelancaran penggunaan ejaan baharu Malaysia. Majlis yang berwarna-warni ini telah dihadiri oleh pembesar-pembesar negara, di antaranya Yang Amat Berhormat Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Ismail, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Haji Hussein On, Menteri Pelajaran Malaysia, Tan Sri Jeneral Talib, Duta Besar Indonesia di Malaysia pada masa itu, menteri-menteri, duta-duta, orang-orang kenamaan dan ahli persuratan dari segala peringkat yang diundang. Satu upacara yang serupa telah dilancarkan juga di Jakarta, Indonesia. Pada waktu yang ditentukan, bunyi kompang pun bergema di luar Dewan, menandakan ketibaan dokumen persetujuan antara Malaysia dan Indonesia tentang penggunaan ejaan baru itu. Tuan Haji Suja, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka yang juga menjadi pengerusi majlis itu, menerangkan serba ringkas latar belakang perundingan antara kedua-dua negara itu, hinggalah tercapainya persetujuan untuk menggunakan ejaan baru. Tugas yang telah diamanahkan kepada Jawatan Kuasa Kerja Bahasa dan Ejaan Malaysia untuk membincangkan hal ejaan dengan pihak pemerintah Republik Indonesia telah kami sempurnakan. Sudi apalah kiranya Yang Berhormat menerima dokumen-dokumen yang mengandungi kata permufakatan yang telah tercapai setakat ini, yang dengannya terbentuklah suatu sistem baharu ejaan Rumi bagi bahasa Malaysia. Kemudian, beliau menyerahkan dokumen tersebut kepada Yang Berhormat Menteri Pelajaran Malaysia. Yang Berhormat itu memberikan ucapannya, di antara lain kata beliau, pada hari ini pula, kita dapat melihat perkembangan pesat yang sedang berlaku pada bahasa kita, terutama sekali semenjak kemerdekaan. Kita sama-sama terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses perubahan yang berlaku pada bahasa kita hari ini. Oleh kerana itu, upacara yang kita adakan pagi ini mempunyai arti yang besar pada kita semua. Dari peta lama ini, kita lihat kawasan yang luas di mana bahasa Melayu digunakan semenjak dahulu lagi. Dari batu bersurat yang tertulis dalam kurun 14 dijumpai di Terengganu, terbuktilah bahasa Melayu telah ditulis dalam huruf Jawi setelah adanya pengaruh Islam. Surat-surat sebelum dari itu ditulis pada kulit kayu atau daun lontar dengan tulisan kuno. Sastra-sastra lama seperti hikayat Naga Berseru dari cerita Panji ini ditulis tangan pada kulit kambing dengan tulisan Jawi, sama seperti yang terdapat pada kitab Tangkal dan Azimat ini. Bahasa Melayu juga diiktiraf di dalam surat-surat perjanjian seperti yang diperbuat di antara almarhum Sultan Husin Shah Singapura dan Stamford Raffles. Sebaran kesusastraan Melayu dapat meluas setelah ada perkakas cetak batu. Hikayat Saidina Hamzah ini dicetak dalam proses itu, termasuklah surat khabar Jajahan Melayu yang diterbitkan dalam tahun 1897. Kemudian diikuti pula oleh penerbitan-penerbitan yang lain. Setelah datang pula cetak berupa jentera, maka sebaran tulisan Jawi dengan proses perubahan ejaan dan gaya bahasanya berjalan terus hingga sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, usaha untuk memperbaiki sistem ejaan Rumi bahasa kita sudah lama kita jalankan. Mula-mulanya usaha ini telah dijalankan
oleh orang-orang Inggeris yang cuba menyalin bahasa Melayu dalam tulisan Jawi ke tulisan Rumi. Perkembangan bahasa Melayu lebih meluas lagi apabila ianya mula ditulis dalam huruf Rumi. Orang yang pertama cuba menulis bahasa Melayu dengan tulisan Rumi ialah seorang Itali yang bernama Antonio Figafetta di tahun 1519. Diikuti pula oleh beberapa penulis barat yang lain. Tulisan Rumi yang pertama dianggap sebagai ejaan rasmi ialah sistem yang disusun oleh jawatan kuasa ejaan R.J. Wilkinson dalam tahun 1902. Kemudian, sistem ini telah diperbaiki oleh Pendeta Za'ba atau Zainal Abidin bin Ahmad. Berdasarkan daftar ejaannya, sistem ejaan Rumi Za'ba lah yang selama ini dianggap rasmi dan kadang-kadang disebut sistem ejaan sekolah. Di tahun 1956, satu kongres bahasa telah direstukan oleh Tun Abdul Razak yang pada masa itu menjadi Menteri Pelajaran. Upacaranya dilangsungkan di Istana Besar Johor Bahru. Tokoh-tokoh bahasa seperti Pendeta Za'ba dan dari Indonesia pula, Profesor Selamat Mulyono dan Dr. Priyono telah turut hadir. Di kongres ini, beberapa perubahan tentang cara mengeja dengan tulisan Rumi telah dikemukakan. Dari kongres ini, lahirlah Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengarahnya yang pertama ialah Profesor Ungku Aziz. Pejabat pertama Dewan Bahasa dan Pustaka ialah di Johor Bahru. Kemudian berpindah pula ke Jalan Yang, Kuala Lumpur. Kemajuan Dewan Bahasa membolehkannya ditempatkan di bangunan yang ada sekarang. Dewan Bahasa dan Pustaka banyak sekali terlibat di dalam perkembangan ejaan dan bahasa Malaysia. Tan Sri Said Nasir Ismail menggantikan Profesor Ungku Aziz sebagai pengarah Dewan Bahasa dan mengetuai jawatan kuasa perunding berkenaan dengan perubahan ejaan ini dengan wakil-wakil dari Indonesia. Selepas ejaan Kongres tidak dilaksanakan, maka dalam tahun 1959 lahir pula satu sistem ejaan lain yang disebut ejaan Malindo. Tetapi ejaan Malindo ini juga tidak dapat dilaksanakan oleh sebab-sebab yang tertentu. Kerajaan telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa bahasa dan ejaan. Jawatan kuasa ini telah mengadakan perundingan-perundingan baru dengan pihak Indonesia. Akhirnya tercapailah persetujuan untuk menggunakan ejaan baru. Ejaan baru ini sangat besar faedahnya bagi kemajuan pelajaran di negeri ini. Dengan adanya sistem ejaan baru ini, saya berharap pelajaran bahasa Malaysia di sekolah akan lebih mudah lagi bagi murid-murid kita. Dan dengan ini juga, kemajuan bahasa Malaysia sebagai alat pelajaran akan dapat berjalan dengan lebih teratur lagi. Masa peralihan menggunakan ejaan baru ini ialah 5 tahun dari sekarang. Ini berarti selepas 5 tahun, ejaan lama tidak akan dipakai lagi. Tempoh 5 tahun ini, saya rasa adalah lebih daripada cukup bagi membolehkan orang ramai dan pihak-pihak tertentu menggantikan ejaan lama dengan ejaan baru. Kita hari ini berjaya mencipta satu detik sejarah yang sangat penting bagi masa hadapan bahasa kita. Bukan sahaja di negeri ini, tetapi juga di seluruh kawasan bahasa Melayu di Asia Tenggara ini. Yang amat berhormat Tun, sudilah apa kiranya Yang Amat Berhormat Tun menerima dokumen-dokumen yang melambangkan kata mufakat yang telah tercapai di antara Malaysia dan Republik Indonesia mengenai satu sistem ejaan. Dan saya dengan hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Tun mengisytiharkan pelaksanaan dan penggunaan ejaan ini sebagai ejaan baru bagi bahasa Malaysia. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menerima pula dokumen yang bersejarah itu. Beliau kemudian berucap bagi melancarkan penggunaan ejaan baru itu ke seluruh tanah air. Di antara lain-lain kata Perdana Menteri, yang dikatakan
oleh Yang Berhormat Menteri Pelajaran tadi, usaha nak mengadakan sistem baru ini dah lama dijalankan. Mengingat bahawa sistem baru itu sangat penting bagi kemajuan bahasa Malaysia, terutama sekali bagi masa hadapan. Kita sama-sama bersyukur kerana pada pagi yang bersejarah ini, kita mengisytiharkan sistem ejaan baru ini serentak di Jakarta dan di Kuala Lumpur. Kita merasa syukur dengan kerjasama dan rasa sepahaman negara sahabat kita Indonesia dapatlah dipersetujukan satu sistem ejaan standard yang akan dipakai di seluruh kawasan bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia di Asia Tenggara. Ejaan baru ini akan bertugas sebagai alat yang akan mengawal perkembangan serta pertumbuhan bahasa Malaysia selanjutnya di masa hadapan. Inilah satu kejayaan yang amat besar maknanya bagi masa depan kedua-dua bahasa, iaitu Indonesia dan Malaysia. Kita yang hidup dalam kurun yang ke-20 ini mungkin tidak akan sempat melihat kesan-kesan masa depan ejaan baru ini dengan sepenuh-penuhnya. Tapi saya percaya generasi-generasi akan datang akan membaca sejarah kita dan pasti akan mengucap kesyukuran yang tidak terhingga kerana usaha yang kita telah jalankan hari ini. Saya telah dapat melupakan segala inisiatif tentang pembaharuan sistem ejaan kita yang bermula dari Kongres Bahasa dan Perseratan Melayu ketiga pada tahun 1956 dulu. Saya suka menyatakan penghargaan kepada kerja-kerja yang dijalankan oleh jawatan kuasa ejaan Melindo yang dipengurusikan oleh Tan Sri Syed Nasir, ejaan bersama Malaysia Indonesia serta jawatan kuasa yang ada sekarang, yang semuanya menjadi alat amat penting kepada tercapainya sistem ejaan baru. Bagi pihak kerajaan dan rakyat, saya ingin menyampaikan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kerana jasa-jasa mereka itu. Saudara-saudara sekalian, mulai dari hari dan saat ini, marilah kita isytiharkan ke seluruh negara kita bahawa sistem ejaan baru kita yang telah disempurnakan dengan kata muafakat antara dua negara yang berjiran dan berbahasa satu itu diguna dan diabadikan sebagai ejaan resmi bahasa Malaysia bagi selama-lamanya. Raja
Untuk merestukan peristiwa yang bersejarah ini, doa pun dibaca oleh Sahibul Fadilah, Tuan Imam Besar Masjid Negara. Kementerian Pelajaran melalui Dewan Bahasa dan Pustaka mempertinggi mutu tulisan dan bacaan demi kepentingan pelajar-pelajar di semua peringkat pengajian. Ya Allah, kukuhkanlah tali persaudaraan antara Malaysia dan Indonesia dengan adanya ikatan persamaan ejaan dan bahasa persuratan. Ya Allah, berilah sebaik-baik pemeliharaan ke atas negara Malaysia dan Indonesia di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Tun Abdul Razak Al-Haj bin Datuk Hussein dan Yang Mulia Presiden Soeharto yang bijaksana. Hindarkanlah segala malapetaka, kekacauan, agar rakyat dan negara sentiasa dalam sejahtera dan aman. Bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maruah suatu bangsa adalah kemerdekaannya. Kekuatan suatu bangsa adalah rakyatnya. Suara bicara suatu bangsa adalah pemimpinnya. Kepribadian suatu bangsa adalah kebudayaannya. Laut malam, laut siang, samudera waktu, berombak pada tebing sejarah. Hari ini, detik waktu, pancang tanda zaman. Nusantaraku, jabat tangan, salam pertemuan. 16 Ogos tahun 1972 dikeramatkan. Jambatan bernama Ejaan merentangi Selat Melaka. Selat yang menjadi rebutan pedagang penjajah. Berkilau Jambatan Ejaan. Sebelah tiangnya di Jakarta. Sebelah tiangnya di Kuala Lumpur. Bahasa Nusantara, pengucapan lidah rakyat lebih 100 juta. Berdenyutlah dalam ejaan baru yang disempurnakan. Suatu bunyi, suatu tanda, warisan kebudayaan yang bernyawa, gelombang suara, gelombang bunyi. Hari ini, tercananglah penemuan suatu nilai dari pemikir zaman. Penyempurnaan ejaan melengkapkan bahasa budaya. Dari tingkap Kuala Lumpur. Dari pintu Jakarta. Pernyataan bersejarah, pemakaian ejaan baru. Kalau roboh kota Melaka. Papan di Jakarta saya dirikan. Kalau sungguh bagai dikata. Selat Melaka saya keringkan.